Tuan-tuan perempuan sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada malam ni, pada pagi ni saja nak tengok kita tenang. Kita diberi kesempatan oleh Allah dapat berkumpul kembali dalam majlis ilmu, menyambung kitab pengajian solat kita. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Sahabat kita Wa'zam baru saja kehilangan ayahanda dia, Pak mentua dia. Minggu lepas baru sembang dia bagi tahu kata Pak mentua dia pun dah tenat, dan Pak mentua dia sendiri minta dibawa ke hospital, dan meninggal. Saya rasa Wa'zam masih di kampung. Ya. Masih di kampung. Jadi antara tunjuk ajar Nabi SAW yang kita semua jangan terlepas pandang, Nabi mengajar kita istirja, dan ajarkan kepada orang yang ditimpa musibah dengan doa yang diajar Nabi kepada Ummu Salamah. Itu sunnah dia. Istirja maksud dia apa? Istirja. Nabi ajak kita suruh ucapkan kalimah istirja bila ditimpa musibah. Dia, perkataan musibah ni, dia bahasa Arab. Musibah, bahasa Melayu panggil apa? Musibah juga kan. Kalau bahasa Urdu, bahasa second language, as well, bahasa Urdu bahasa kedua saya, kemudian bahasa ketiga saya bahasa Arab. Urdu musibah kami panggil musibat. Yaar tere ko sabse bada musibat tha yaar, kasam se. Yaar tu sabse bada musibat, kasam se. Ni betul-betul musibat lah dengan nama Allah. Nampak tak? Musibat ni maksudnya musibah. Tapi kalau Melayu musibah dia okey. Musibat. Tapi kalau dia musibat, memang musibat dia. Jadi perkataan tu dia kasar, dia lain. Jadi dia bila timbul isu baru ni, bila ada penceramah guna perkataan, dia guna perkataan anak haram, rela tahan dia kan PKP kan. Masa tu PKPB lah, minta apa dia IC lah apa semua. Dia tak nak haram betul rela ni, dia tak. Okey, walaupun perkataan ni sebenarnya kebiasaan yang digunakan oleh orang Kedah, adat yang kurang beradat. Mungkin perkataan ni sekadar adat yang boleh kita guna sesama kawan-kawan pun tak elok. Tapi perkataan ni kita tak guna dengan orang yang lebih tua. Betul tak? Ni apalah perangai macam anak haram. Orang Melayu kita akan guna perkataan tu, orang Kedah. Itu adat yang kurang beradat sebenarnya. Tapi selalunya perkataan ni diguna di kalangan kawan-kawan. Tapi dia tak kata kat ayah dia, apa ni perangai macam anak haram lah. Dia kata tak? Dia nanti kena kambing tang belakang. Dia tahu kambing. Kalau perkataan tu pun kita tak guna dengan mak ayah kita orang tua, apatah lagi perkataan tu kita nak guna dalam masjid. Dia kena ada respect di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Adat yang kurang beradat. Jadi bila dia ditimpa musibah, agama ajar apa? Agama ajar istirja. Saya ulang sekali lagi nah. Bila timbul isu, ada penceramah guna perkataan anak haram kepada rela, dan dia kata yang tu kebiasaan kami orang Kedah. Itu memang kebiasaan adat yang kurang beradat dan kurang adab. Mungkin boleh diguna sesama kawan-kawan, tapi tetap tak sesuai. Ni perangai betul-betul hanya macam anak haram. Memang bagi budak-budak muda dia rasa sempoi, mahamin. Tapi perkataan ni kita tak guna dekat orang tua-tua. Kita tak kata kat pak kita, apa perangai apa macam nak haram. Kita tak guna. Tambahlah kita nak guna perkataan ni di rumah Allah. Sangat kurang adab dan biadab. Jadi Wa'zam kita, bapa
mertua dia baru ditimpa musibah. Agama ajak pertama sekalian, pertama sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ni istirja. Apa maksud istirja? Apa dia maksud dia? Kita mengembalikan urusan ini kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita ajar kepada wa'zam agar Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dia yang lebih baik daripada apa yang Allah ambil, sebagaimana doa yang Nabi ajar kepada Ummu Salamah. Apa doa Nabi ajar kepada Ummu Salamah? Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, tolong ya Allah, bagilah ganjaran atas musibah yang telah kamu bagi kepada dia. Ini Allah tukar gantilah yang lebih baik daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ambil daripada dia. Allah akan ganti yang lebih baik. Mungkin Allah akan ganti dengan benda-benda yang lain dan sebagainya yang tidak kita ketahui. Yang ni dua sunnah yang Nabi ajar bila kita ditimpa dengan musibah. Okey, sebelum kita nak sambung bab solat, minggu lepas saya dah bagi tahu dah, saya akan ajar kepada semua 11 amalan yang kalau kita buat, Allah akan bina kepada kita rumah dalam syurga. Ingat tak minggu lepas apa amalan yang pertama yang kita kongsi minggu lepas? Minggu lepas, come on, minggu lepas. Jangan duk tengok aku duk tengok hang. Minggu lepas semua main, habis pun main, tapi lambat sikit, dimaafkan. Semayang sunat berapa rakaat? 12. Apa yang 12 tu? Subuh 2, awal subuh 2. Awal berkawal subuh, sebelum subuh 2 lagi. Sebelum subuh, selepas subuh 2. Atau apa? 4 2 atau 4. Kemudian lagi asak tu ustaz dia ajak. Lepas maghrib 2, lepas isyak 2. Total 12. Hari ni satu lagi ya. Satu lagi. Baik. Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Kata Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 banallahu lahu baitan fil jannah. Kata baginda Nabi SAW, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi, sesiapa yang membaca satu surah yang namanya surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dia baca sebanyak 10 kali. Apa ganjarannya? Banallah, Allah sendiri akan buat kepada dia satu rumah dalam syurga. Sehari ambil sedikit masa baca qul huwallah 10 kali. Tak, qul huwallahu ahad ni kalau nak baca 10 kali ni ambil masa berapa lama? Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 10 second ada tak? 10 second ada tak? 10 second tak sampai. Kalau kita baca 10 kali, tak sampai 2 minit, Allah nanti buat kepada kita satu rumah dalam syurga. Dah boleh dah ustaz saya baca lebih sikit? No, 10 kali. Dia kata kalau baca lebih sikit, rumah tu mungkin ada oning otak hang. Ini bahasa Kedah ni. Tak payah. 10 kali. Nak main aja. Start kereta baca doa yang Nabi ajak. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Baca 10 kali, lepas baca 10 kali, alhamdulillah, kita ada satu aset dalam syurga, sebiji rumah. Hari ni kita bangga tau kalau kita ada aset. Betul tak? Kita bangga kita ada aset. Orang tanya rumah tang mana? Rumah saya nak tang mana? Nak tang mana?
Tak tanya dia, rumah tang mana tuan? Nak, hang nak rumah aku yang tang mana? Tak kata banyak biji ke? Jangan tanya, nak tahu di mana? Di cyber ada. Putrajaya nak yang presin berapa? Kira banyak ke? Tak, kalau dia kata rumah dia ada di Putrajaya, okey. Dia boleh tanya kita, tak, rumah saya nak tahu yang Putrajaya ni yang di presin berapa? Cerita dia banyak ha? Kita bangga. Anak kita main, anak kita kata, ayah, alhamdulillah, semalam beli sebiji kondo. Dekat mana? Intermark. Berapa? Tak main. Berapa? 1.3. Just 1 point. Boleh kata just pula. Orang kata just 1.3, dia 1.3 just. Mangkuk ni nampak tak? Oh, dia bangga tak dia sebagai ayah? Bangga tak? Bangga. Ni ayah baru beli kereta. Kereta apa? Alphard 3.5 full spec, Modelista, Alpine. Semua dia nak bagi tahu. Oh, ayah dia, oh, dahsyat lah. Bangga. Lah ni kita kena bangga kalau kita dan family kita ada aset dalam syurga. Kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali. Tak boleh dah ustaz, saya lepas zuhur 2 kali, lepas asyak 2 kali, betul-betul malas. Baca sekaligus. Mau baca sekali. Dia macam nasi kandang tu, dia tak boleh nak kuah asin, tak sedap, dia tak sur. Dia mau nasi kandang ni, mau kuah banjir, telur rebus biji, bendi mau belendiak, mau bawa tepi 2. Sepoi lah. Tak faham kan? Dia mata dia nak apa, nasi kak wok, nasi kampung ayam dinginnya lah. Jangan main nasi kak wok pun naik flight dulu. Jangan main lagi dahsyat pada nasi kandang. 10 kali. Rekod amalan kedua hari ni. Minggu lepas 12 rakaat kan. Hari ni qul wallah 10 kali. Kira cerita dia macam ni lah, senang. Cerita dia senang. Kira sekejap lagi kata dah lepas zuhur ke lepas Jumaat kita baca qul wallah kira 10 kali. Kira alhamdulillah kita dah beli satu aset dalam syurga, cash. Dan aset ni Allah sendiri buat. Banallah, Allah sendiri buat. Allah yang maha sempurna yang buat nanti kepada kita sebiji rumah dalam syurga. Cukup. Hari ni amalan yang kedua, qul wallah 10 kali. Mudah-mudahan kita boleh praktikal. Okey, minggu lepas kita cerita bab mengenai apa? Minggu lepas saya suka tanya. Minggu lepas kita cerita bab mengenai apa? Bab mengenai solat, waktu solat. Okey? Betul tak? Semua waktu solat sunnah dikerjakan pada awal waktu kecuali 2 kan? Solat subuh. Subuh kerja lewat Hanafi. Dia dalam bab subuh je mazhab Hanafi. Pertama, solat zuhur bila sunat lewat? Bila matahari panas. Bila musim panas, bukan matahari panas, matahari tak pernah sejuk. Bila musim panas. Yang kedua bila? Solat Isyak, bila-bila pun boleh lewat dan bila-bila pun boleh segerakan. Tak ada masalah. Nak cepat pun boleh, nak lewat pun boleh. Hari ni dia main satu bab keutamaan kita disunnahkan solat berjamaah. Solat berjamaah sama ada di masjid, di surau, ataupun kalau di tempat kerja kita, di mana yang digezet kita untuk solat jamaah. Contoh, kita dah gezet dah, kita akan solat jamaah di sini. Di sinilah dipanggil sebagai musalla, tempat solat. Jadi apa beza dia? Kata Nabi SAW, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Kata Nabi, solat berjamaah di masjid, di surau, di mana-mana tempat yang kita gezet, kita solat jamaah di situ. Beza dengan solat bersendirian, dalam hadis ini sebut 27 kali lipat. Dalam riwayat yang lain sebut 25 kali lipat. Maksud kali lipat di sini ialah kali ganda. Cuba bayang. Kita kalau solat bersendirian, kita hanya dapat 1 darjat.
Kita solat bersendirian, kita dapat 25 atau 27 kali ganda. Confirm dapat. Itu tak ditambah lagi dengan keikhlasan kita solat, tak ditambah lagi dengan khusyuk kita solat, tak ditambah lagi dengan kecantikan, kesempurnaan kita solat. Jadi dalam hidup kena latih diri untuk solat jamaah, kena latih. Dan kita punya solat jamaah ni bagi lelaki ialah di masjid, di surau ataupun di tempat kerja kita, di mana yang digezet solat jamaah. Dan tidak sebahagian daripada sunnah kita solat jamaah dengan anak bini kita di rumah. Tak. Kadang-kadang kan ada motivator kan, dia mai bagi semangat, dia kata, tuan-tuan dengan perempuan ni hubungan dengan anak-anak, dengan isteri ni rapat dah, semua pakai duk tunduk. Ada masalah dah, semua tunduk. Bini buat perangai dah, semua tunduk. Laki buat perangai dah, dia pun tak tunduk. Dia kata memang buat perangai macam haram. Itu orang perempuan lah. Pasal apa dia kata? Semua diam. Satu hari berapa kali tuan-tuan solat jamaah dengan family? Semua duk geleng. Ada kata ni lah sebab dia. Inilah sebab dia tuan-tuan tak solat jamaah dengan family, menyebabkan hubungan tuan-tuan dengan family tuan-tuan dia renggang. Bagi tahu kepada dia, Nabi tak pernah solat sekalipun fardu dengan family Nabi di rumah. Tak pernah. Tak pernah. Nabi solat fardu Nabi di masjid, di surau. Kita nak rapat hubungan kita dengan family kita, banyak cara lain yang Nabi ajak. Cuma lah macam lah ni, kalau PKP tak boleh solat di masjid surau tu cerita lain lah. Tapi kalau habis PKP ni, kira dah habis dah, semua clear, kira waktu kerja, kira Zuhur Asar kita boleh solat di office. Kok mana pun subuh kena adjust masa, maghrib isyak kena solat jamaah di rumah Allah. Kita kalau tak indah dengan Allah, Allah tak indah dengan kita. Tu yang nak bagi tahu. Kita pun tak heran, tahu tak heran. Kita pun tak heran dengan Allah. Allah panggil hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Kita tak heran, kita tak indah. Kita harap Allah heran dengan indah dengan kita. Kena set. Kalau kita rasa kan, kita rasa sarapan ni penting, kan? Makan tengah hari penting. Tak, jangan takut. Hari ni kita punya makan tengah hari tak ada dah. Pakistan, India semua kita dah boykot dah. Kita makan lain kali. Sebab kita punya taste lain. Kek memang tak boleh kata apa lah, tak boleh diselamatkan. Nampak tak? Laksa lagi padu, yang tu pun tak boleh diselamatkan. Kita rasa kita punya lunch perlu, kita rasa kita punya dinner perlu, solat jamaah pun perlu untuk kita. Lepas tu Nabi kata beza dia 27 kali ganda. Hari ni tak rasa apa. Hari ni saya kira boleh semayang, kira tak jamaah pun kira besar rahmat dah. Hari ni tak rasa apa. Nanti waktu kita berdiri depan Allah, masa tu kita menyesal. Masa tu kita menyesal. Masa tu kita betul-betul menyesal. Hari ni tak rasa apa. Betul tak? Kan? Kita hari ni tak rasa apa. Terlepas nak beli satu kondo, ada peluang beli tapi tak ambil berat. Isteri kita, bang, ada satu kondo tu 10 tahun lepas, ada satu kondo tu cukup cantik, 4 biji. Dia punya 4 biji, dia ada 4 bilik satu rumah, luas 1,300 kaki persegi. Masa tu 220,000. Buat tak heran. Hari ni kondo nak cari 1,200 kaki persegi di mana? Tak ada. Payah dapat. Paling besar pun 1020. Tak dapat. Nak cari 220,000 tak ada dah. Yang dia beli, yang dia tengok dulu 220. Hari ni harga 500,500. Dah menyesal. Dah menyesal ni. Boleh patah balik tak 10 tahun lepas? Tak boleh. Hari ni kita tak solat jemaah, kita tak rasa apa tu. Saya boleh solat fardu pun kira dah, tu pun dah besar rahmat dah. Hari ni tak rasa apa. Nanti bila kita berdiri depan Allah, kita nanti menyesal. Cukup menyesal. Dan masa tu kita tak boleh kembali dah di dunia untuk mengerjakan solat jamaah. Nabi ni punya suruh jaga solat jamaah ni. Satu hari seorang lelaki buta mai jumpa Nabi. Dia rajulun a'ma, dia buta. Bukan buta kareh. Tahu buta kareh? Ingat tak buta kareh? Lama tak dengar kan?
Buta garis. Kita tahu buta garis? Tak tahu. Buta garis ni lama tak dengar. Saya dulu masa mengaji Kelantan tu, masa tu tak boleh jaga Kelantan. Budu ketereh pun tak makan lagi masa tu. Tak makan. Budu ketereh pun tak makan lagi. Jadi pergi beli barang di kedai. Beli satu bungkus kuih, satu supit tu, kuih tu. Satu supit. Tak tahu tak? Tak tahu. Tak ni panggil plastik bag. Orang international. International dia panggil plastik bag. Supit tu tahu. Kita tanya apa? Kita sama je. Satu supit sama kan? Sama harga dia. Saya mampu tak tahu sama tu apa dia. 50 sen. Saya tak tahu. Okey malu tanya. Saya pergi balik dia kata sama tu mangkap 5 upang lah. Saya pun ambil 4 bungkus, saya tak bagi 2 ayat dia dah nak pakcik. 4 amak dia dengar terkejut. 4 amak dia dengar terkejut. Dia kata yang ni bid'ah dolalah fitnah. Kami orang Kelantan pun tak sebut. Kami ada sampai 2 kan. Yang 4 amak tu dia tak bagi dia. 3 amak. Bewah kan. Bewah pasal Kelantan bewah. Kenduri. Dia ustaz kita akan bewah. Kita dulu nak bewah. Dia boleh bewah pun kan. Bewah kenduri. Jadi bahasa ni dia unik. Nak bagi tahu Allah bagi jadi manusia ni unik. Cukup unik. Kita ni tahu tak? Allah bagi kita jadi kita ni unik. Kalau dia punya darah tu daripada satu tempat, dia pergi mana pun, makanan tradisi dia tak boleh buang. Betul tak? Betul tak? Tanya orang Kelantan. Duduk sini berapa tahun dah? 6 tahun dah. Cuba tanya dia makan apa? Itu kan kita makan Pakistan tu apa? Asyik baik kan? Dekat 2 bulan. Jam otak dia. Otak dia jam. Betul tak? Jam. Ni jam ni. Dia kena buat overhaul balik ni. Jam. Dia jam. Ya, minggu lepas dia kena nasi daging, dia sedikit hilang tension. Sebab apa? Ke mana pun dia pergi. Orang macam kita. Pergi mana pun. Saya kawan orang Kelantan ni, pergi mana pun, dia kau mana pun nasi rabu tak boleh lari. Nasi belau laksa. Pergi mana pun sama orang kita pun. Nampak tak? Kita duduk sini 30 tahun pun nasi kandak, kuah banjir, bendi belendiak 2 tepi, telur rebus 1, daging masak itak, ayam goreng bawang. Alah sur lah. Kau mana pun dah, dia duduk sini 30 tahun dah. Betul tak? 30 tahun dah. Tak lebih. Hang bagilah dia nasi belau ke, nasi daging ke, apa ke. Kalau dia kira kalau dia dapat nasi kandang ni, hilang adik-beradik, hilang saudara bawah. Betul tak? Allah bagi jadi sahabat kita. Nampak dia tu, tapi cengeng yang memang itu. Dia kok mana pun hang bagilah apa pun dia tak lebih. Tapi hang bagi dia nan, dia nanti will tu. Nanti will tu. Nanti pergi waktu game, nanti bagi dia will kena betul tak? Dia kena nan, dia kena capati habis. Kok mana Allah bagi jadi itu? Sama juga manusia. Kita tahu tak? Ada manusia Allah bagi jadi dia kulit dia memang untuk musim sejuk, dia tak ada isunya. Tetapi siapa pernah pergi umrah ini? Pernah pergi umrah kan? Musim sejuk, musim mana? Sejuk. Kita sampai sana, kena 2-3 hari kulit jadi apa? Kulit jadi kering. Punya duk tenyeh dengan Vaseline, dengan minyak zaitun ni semua. Orang sana, dia duduk sana, dia tak tenyeh apa pun. Sebab apa? Kulit dia memang Allah bagi jadi macam tu. Kita ni lepas 2-3 hari duduk Madinah musim sejuk, kulit ni bewak tengok pun terkejut, teruk pada kulit aku. Dia bagi Allah bagi jadi memang macam tu. Kering. Dia kering sebab sejuk. Tapi orang sana memang dia macam tu. Dia dah sesuai dengan keadaan musim macam tu. Paling senang nak nampak geng bajau hijau, baja hijau tu lain, baja laut. Tengok dia depan selam. Sekali dia turun selam berapa lama? Berapa? 15 minit, 20 minit. Try kita selam sekali. Arwah tu Tapi pasal apa yang dia boleh masuk dalam tu sampai 15 minit, 20 minit? Allah bagi jadi. Manusia ni special sebenarnya. Dia sesuai dengan. Saya masa duduk mengaji tu, ada geng Sudan ni dia punya panas Allah saya tahu. Kita ni musim sejuk di Pakistan.
Musim sejuk di Pakistan punya sejuk ni, dia relax lah. Dia relax lah. Dia tak rasa sejuk. Bila musim panas ni, dia kata musim panas di Pakistan kalau bawa pergi tempat dia Sudan, macam musim sejuk di Sudan. Kalau musim panas di Pakistan bawa pergi Sudan macam musim sejuk, kalau musim panas dia macam mana? Agak-agak Allah bagi jadi dahsyat. Jadi sambung. Jadi cerita apa dia? Cerita lelaki ni mata dia buta. Dia blind, dia buta. Satu hari dia mai jumpa Nabi, dia selotok dengan Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, inni a'ma, aku buta. Laisa li qa'id, wahai Rasulullah, tak ada orang nak pegang tangan aku, nak tuntun. Tahu tuntun? Tuntun ni saya guna bahasa klasik semua. Dia tak ada orang nak tuntun. Kalau tak ada orang tuntun dia, sekali lagi dia jalan, dia tertomoy. Itu dia boleh tangkap. Dia tangkap dia dah. Dia tertomoy. Bila tertomoy, dia boleh ceromoy. Yang tu dia tak boleh fikir dah. Tersungkur. Jadi dia minta kat Nabi satu apa? Minta satu ruksah dengan muka com. Tahu muka com? Tahu muka com? Hang tak tahu muka com? Apa yang kat tadi puluh tak yang tahu. Muka dengan itu dia tahu, wahai Rasulullah, minta izin saya solat di rumah. Saya bukan tak mau solat jemaah. Pertama, saya buta. Yang kedua, tak ada orang nak pegang tangan saya bawa saya pergi solat di masjid. Saya nak minta satu je, bagi saya excuse saya sembahyang di rumah. Nabi tengok dia dengan dia mata buta, dengan tak ada orang nak bawa dia pergi masjid. Wajar tak Nabi bagi excuse kat dia? Wajar lah. Nabi kata tak apa, hang sembahyang di rumah. Dia pun kira seronok lah balik. Allahu Akbar, azan. Nabi panggil dia balik. Nabi kata, hal sami'tan nida, dengar tak azan tu? Dengar. Fa'ajib, wajib kamu jawab azan tu, wajib kamu solat berjamaah. Senang faham apa dia? Melayu kata, hang nak 1000 daya, hang tak nak, hang kada 1000 dalih. Dia yang buta tu pun Nabi suruh solat jamaah. Dan lepas tu dia usaha, dia boleh main solat jamaah. Cuba bayang, kalau lelaki buta macam ni pun Nabi suruh solat jamaah. Kita yang tak berapa buta ni, kok ada apa buta perut ni, macam mana keadaan kita? Kena jaga solat jamaah elok. Saya jaga solat jamaah ni sejak 2-3 tahun ni ya. Dulu pun kita alai-balai juga. Bila tengok satu video tu saya tak boleh tahan. Nanti saya share kalau sempat Yaman. Dia OKU ni jenis rekod, tau rekod. Saya tak tahu dia bagi apa. Dia jalan pun dia apa? Macam tu dia panggil apa? Spastik betul ya? Dia spastik. Tak betul salah dia. Saya sebut macam dia sebut, nampak tak? Spastik, rekod. Dia umur dia 24 tahun. Main masjid 3 km hari-hari mengesot main masjid. Sejak hari tu saya tengok video tu, saya tak tinggal solat jemaah. Tak tinggal. Sebab dia tak rasa malu. Kalau macam dia mengesok ni, sepatutnya dia semayang di rumah. Kita ni nak tunggu bila? Nak tunggu Allah tarik nikmat baru kita nak rasa merawat. Hari ni Allah bagi kita nikmat, kita tak tahu. Betul tak? Kita tinggal semayang jemaah, kita okey lah, fine. Kita tak tahu. Nanti Allah tarik, kita tahu lagi tinggi rendah. Kita tanya sahabat-sahabat kita yang duduk semayang atas kerusi ni, kan? Hati dia ni punya meruntun ni. Tengok orang duduk semayang, boleh semayang elok, ruku elok, sujud elok. Hati ni dia punya apa? Dia punya meronta ni. Allah saja tahu. Dia kata, aku kalau boleh letak kepala sujud di bawah ni, ya Allahu Akbar. Tapi masa dia dapat nikmat tu dia tak tahu. Masa dia hilang dia tahu. Kita jaga elok solat jemaah. Tak boleh lah saya kerja banyak, tak apa. Tak boleh, try.
Kok mana pun for beginner dia bagi untuk permulaan ni, first timer, new bike. Newbie bukan new bike ke? New bike motor baru kan? Silap. Newbie ni maksud apa? Newbie yang baru. Newbie bukan bike. Bukan bike. Kalau tak newbie. BIE. Elok sikit jangan tambah B lagi. BIE jangan tambah tak. New. Kok mana pun mula-mula jaga lu satu waktu jamaah. Ustaz boleh, Ustaz kadang kabut lah, saya subuh pun terlambat. Tak apa. Hang kena ambil satu waktu, satu hari kena solat jamaah. Lepas tu upgrade insya-Allah. 5 solat jamaah ni selagi mana tak ada uzur, tak sakit, tak musafir, kerjakan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu untuk lelaki. Untuk kita lelaki. Untuk orang perempuan, tempat solat dia paling cun di mana? Di rumah. Seorang perempuan mai jumpa Nabi. Dia mai jumpa Nabi, dia mengadu kat Nabi, dia kata, "Wahai Rasulullah, saya ni suka untuk solat di masjid Rasulullah, Masjid Nabawi." Solat di Masjid Nabawi berapa ganjaran dia? Solat di Masjid Nabawi berapa ganjaran dia? Nabi kata apa? Hang solat dekat dengan masjid rumah hang lagi bagus daripada hang solat di masjid aku. Perempuan ni dia duduk jauh sikit. Dia kata dia cukup syok nak solat di masjid Nabi. Pertama, solat di masjid Nabi sebab Nabi jadi imam. Yang kedua, solat di masjid Nabi ganjaran dia luar biasa. Boleh bayang tak kita solat di masjid Nabi, Nabi jadi imam. Hari ni bila kita solat di Mekah, masa kita buat umrah, kita solat di Mekah kan, perasaan tu Allah saja tahu. Betul tak? Kena doa ni, kita kena doa banyak-banyak ni. Min haitsu la yahtasib, Allah boleh bagi rezeki daripada sumber yang kadang-kadang kita tak tahu daripada mana. Tak tahu daripada mana. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bagi kita rezeki, bos call kita, okey, tahun ni alhamdulillah kita punya KPI semua cukup, saya nak pilih 3 orang pergi buat umrah. Nama kita naik. Siapa tahu? Ni yang Allah kata min haitsu la yahtasib. Rezeki Allah bagi daripada sumber yang kita tak tahu. Saya 2017 ada orang call saya. Dia call saya, dia kata, "Ustaz, tahun ni pergi haji. Bawa ayah Ustaz sekali pergi. Ustaz pergi haji, bawa ayah Ustaz sekali pergi." Saya kata, "Datuk, ayah saya bukan daftar lagi." Saya tak apalah, saya pergi tiap hari dah, tiap tahun dah haji. Ayah saya bukan daftar haji lagi. Tak apa, settle. Apa pun tak tahu apa pun tak, persediaan ayah saya apa pun tak, dapat pergi haji. Saya dengan ayah saya, Datuk ni sponsor. Tapi dia sponsor package tak mahal lah, 2 orang 120,000 lebih. Okey lah tu. Betul tak? Min haitsu la yahtasib. Tak tahu. 2019 dia call saya, "Ustaz, ada orang nak pergi umrah dah." Itu orang nak pergi umrah, ada lah. Cari 15 orang, saya bayar semua. 15 orang dia bayar semua. Nak relax dulu, tenang. Kalau nak sponsor tolong bagi receipt gaji, saya nak tengok lu. Mai tengok receipt gaji kira macam mana lu. Tak tahu. Allah boleh bagi. Betul tak Allah boleh bagi? Dengan syarat kita yakin. Kena betul-betul yakin. Jadi kita solat di perempuan ni, dia teringin betul nak solat di masjid Nabi. Pertama, ganjaran solat di masjid Nabi. Yang kedua, solat di masjid Nabi, Nabi imam. Kita ni saya sebut tadi, pergi solat di Mekah ni, Allah saja tahu. Tambah pula pergi solat tu, yang jadi imam ni Abdul Rahman Sudais. Bukan Abdul Rahman imam masjid kampung baru ni. Ni Abdul Rahman Sudais. Lalu Abdul Rahman Sudais, dia punya status di Mekah Madinah ni, dia macam menteri agama. Jadi dia punya jadual jadi imam tu kurang. Dia kurang. Seminggu sekali macam tu lah.
Ada sahabat saya itu pi umrah. Dia orang ada duit lah, pi package pun 18,000. Bila dia sampai sana, dia nak call saya. Dia tahu, ustaz ni esok nak pergi Madinah dah. Seminggu duduk Mekah ni, Abdul Rahman Sudais sekali pun tak jadi imam. Bila dia nak jadi imam ni, esok pagi saya nak pergi Madinah dah. Saya, bang, betul bang, saya ni bukan AJK Masjidil Haram. Saya tak tahu lah bila dia imam pergi tanya saya macam saya AJK Masjidil Haram. Saya tak tahu. Doa lah. Kok malam ni gak jadi imam dan lah. Dia berdoa alhamdulillah. Malam tu Isya, Maghrib Isya, Abdul Rahman sudah jadi imam. Dia punya seronok ni, dia call daripada Mekah. Dia call saya, ustaz, tadi doa ni Abdul Rahman sudah jadi imam Isya. Saya tak alhamdulillah. Alhamdulillah apa ustaz? Dia baca surah pendek. Dia baca qul huwallahu ustaz. Dia baca rakaat kedua inna atayna. Saya kira macam lepas daripada semayang Isyak tu, nak pergi cari dia ni, nak cekak dia tu. Saya nak tanya dia, saya nak abang dia, hantar dah aku main package umrah 18,000. Awak tak boleh baca pendek, panjang sikit lah. Oh, marah tu. Nabi bila tengok dia, Nabi kata, hang semayang masjid dekat dengan rumah hang lagi bagus daripada semayang di masjid aku. Masjid Nabi yang 1000 kali ganda. Nabi kata, tapi kalau hang semayang di rumah hang lagi bagus daripada hang semayang di masjid aku, di masjid dekat dengan rumah hang. Tengok nak sekali lagi, dia nak semayang di masjid Nabi, dia seronok semayang masjid Nabi, ganjaran dia 1000 kali ganda. Nabi jadi imam. Nabi kata tak, Nabi kata kat musim ni semayang masjid dekat dengan rumah hang lagi bagus daripada semayang di masjid aku. Tapi kalau hang semayang di rumah hang lagi bagus daripada hang semayang di masjid dekat dengan rumah hang. Tapi kalau hang semayang dalam rumah hang, semayang dalam bilik hang lagi bagus daripada semayang di ruang tamu. Orang perempuan semayang dia paling baik di rumah. Semayang dia. Dia kata, ustaz, semayang fardu Nabi suruh semayang rumah. Semayang kalau tarawih, kalau semayang fardu, yang fardu pun terbaik di rumah, apatah lagi semayang sunat termasuk semayang tarawih. Itu paling baik. Tapi salah tak pergi masjid. Satu hari Umar Al-Khattab riwayatkan sepotong hadis, dan anak dia Abdullah bin Umar bacakan kepada anak dia bernama Bilal bin Abdullah bin Umar Al-Khattab. Nampak tak? Ulang balik. Dah dua hangguk tadi kan? Ulang balik. Cucu dia. Dah, cucu tu tak mau dengar yang tadi nama-nama yang sebut tadi tu. Cucu dia ya. Ni pun jenis bendi belendiak apa kuah banjir ni. Abdullah bin Umar, senang pendek sikit. Abdullah bin Umar dia kata kepada anak dia Bilal bin Abdullah bin Umar, dia kata apa? Nabi sebut la tamna'u ima Allah masajid Allah. Dia kata apa? Kenapa kat hang tu? Nabi pesan, kamu jangan larang kalau orang perempuan nak minta. Orang perempuan lah guna bahasa orang perempuan. Dalam bahasa Arab pun macam tu juga. Sama macam Melayu kan. Haji main dengan siapa Haji? Main dengan orang rumah. Orang rumah tu maksud dia isteri dia. La tamna'u ima Allah. Jangan kamu larang ni orang perempuan kamu. Main dengan siapa? Main dengan orang perempuan. Orang perempuan maksud dia apa dia? Isteri. Ni perkataan-perkataan yang agama tak larang. Agama tak larang perkataan ni. Nah, nanti kita akan mai satu bab, kita guna perkataan yang agama larang, kita guna perkataan tu. Agama larang, kita guna perkataan tu. Macam tadi ya, haram. Kan? Bangsa nak haram. Laki dia menikah lain. Kan? Nabi tak bagi tu, dia panggil kepada madu dia tu dengan bahasa-bahasa yang tak elok. Kau abang mana? Abang, rumah jalan. Ada tak ada? Ada. Laki dia menikah lain. Tak boleh kata abang mana? Di rumah madu saya. Boleh tak kata itu?
Boleh belah lah ustaz. Boleh belah. Tak boleh tak kata itu? Boleh tak? Boleh tak? Semacamnya boleh apa? Tapi tak mai dah tahu dia bilang kada ingat tak mai lagi. Habis dah. Habis dia ingat tak mai lagi. Dah mai dah. Mai sengap dia nama dah. Habis lah. Tak tahu. Dia ingat tak main lagi. Nanti lepas saya bagi satu buku ni, amalan menyebabkan tertolaknya azab Allah. Baca yang elok lagi. Buku ni boleh tolak ni satu azab ni main. Baca buku ni elok-elok. Amalkan amalan ni supaya azab tertolak. Baca buku ni bagi elok sikit. Sagi lepas ni satu azab nanti main, buku ni dia akan ajak macam mana cara mengelakkan azab. Tadi masuk mau bagi salam, baru perasan apa dah. Jadi apa dia? Dia kata kepada Nabi, dia kata kepada Nabi, Abdullah bin Umar kata ke anak dia Bilal, Nabi kata jangan larang orang perempuan kalau nak main solat di masjid. Dia kata aku nanti larang. Pak dia ni muka tukar terus. Ni aku habaq dekat hang, aku bagi tahu kat hang, Nabi kata jangan larang. Hang nak larang? Hang siapa? Dia cerita dia macam ni. Abdullah bin Umar bagi tahu kepada anak dia, Nabi kata kalau orang perempuan kita minta nak solat di masjid surau jangan larang. Dia kata aku mesti larang. Marah. Sahabat ni tak boleh. Kalau orang nak kontrol dengan Nabi saja, tak kira siapa mesti marah. Aku kata Nabi jangan larang, hang kata larang. Kes dia macam ni. Bini dia lawa. Jadi kalau pi masjid surau ni, dia takut nanti orang duk apa? Duk usyar. Cemburu lah. Jadi cerita dia apa? Cerita dia orang perempuan paling baik semayang di rumah. Tapi kalaulah dia nak solat di masjid surau, bismillah, dia minta izin suami dia kena bagi. Kan maghrib isyak ni kan, balik kerja bang, ada kelas tu maghrib sampai isyak, jom kita pergi masjid. Jangan larang. Dah abang ada kerja lah, tak boleh pergi lah, boleh tak saya pergi? Jangan larang. Selagi mana dia tak timbulkan fitnah. Selalunya macam itulah orang perempuan kita ni, subuh, maghrib, isyak dia solat di rumah, di masjid. Zuhur, asar kadang-kadang dia tak dan apa, dia solat di mana? Solat di rumah. Sama juga selalunya tarawih lah. Tarawih ni solat di rumah dengan solat di masjid lain. Masjid ada moreh, rumah tak ada. Yang kedua, masjid ni imam tarawih baca tak macam laki dia baca. Betul tak? Setuju tak? Suami dia baca pertama, kadang-kadang dia dengar macam mu'alah masuk Islam. Sinu dia baca lagi sedap pada suami dia. Dia dengar ni, dia tahu, dia tak lepi, dia tahu ni bacaan macam bajau laut masuk Islam. Bajau laut, dia panggil laki dia bajau laut. Yang kita cerita tadi bajau laut, dia tahu bajau laut punya bacaan lagi sedap pada laki aku. Yang kedua, suami dia duk baca surah yang sama. Dia duk semayang tarawih dengan laki dia ni 8 rakaat ni, 3 witir ni, masuk malam ke 10 ni, rakaat pertama pun surah sama, rakaat kedua pun sama, witir pun sama, sampai last kali dia kata kat suami dia, bang, minta maaf lah, nak tanya je. Saya duk semayang tarawih dengan abang ni dah 10 malam dah ni. Duk semayang 8 rakaat 3 witir ni, memang sajalah nak tanya bang. Dalam Quran ni memang ada 2 surah ni ya. Tu kau ajar tu. Dalam Quran ni memang ada 2 surah ni ya. Depa dok kata kat saya ada 114 surah. Lagi dia apa? Ni nak abang kat ni nama dia konsisten. Oh, kemas mau jawab tu mau bagi kemas sikit. Dak, orang perempuan kena semayang di rumah. Nak semayang masjid boleh tak? Boleh, tapi tak lah. Tapi tempat dia paling baik semayang di rumah. Dia tanya, nah, kalau semayang di rumah, ganjaran dia sama ke macam semayang di masjid? Tak sama. Sebab apa? Ganjaran solat 25-27 ganjaran untuk solat di rumah Allah. Orang perempuan kalau dia solat di rumah, dia tak dapat ganjaran tu. Oh, lepas tu kami rugilah. Tak. Orang perempuan, dia nak masuk syurga tak senang macam lelaki nak masuk syurga. Kita nak masuk syurga ni, tuan-tuan, rebah tahu rebah? Tahu tak rebah? Tak tahu rebah. Tak tahu tak rebah? Rebah jatuh. Satu rebah punya duk main rebah.
Tak tahu. Antum tak rebah? Rebah dipanggil apa? Macam Masalah lah, problem. Masalah tu problem lah. Sama lah. Ni pun nasi kandang buku atas lah. Masalah apa dia? Problem. Masalah problem lah. Apa ni satu musibah. Musibah Arab tu satu rebah ni aduk mai. Pak kita sebut rebah pak tu ni tu tak ingat dah, kacau betul lah pak. Satu rebah kita nak masuk syurga ni dia macam-macam rebah duk mai. Bukan senang. Orang lelaki nak masuk syurga kena jihad di jalan Allah. Orang lelaki nak syurga bawah dia banyak tanggungan. Macam-macam nanti Allah tanya. Orang perempuan tak. Jadi walaupun dia tak dapat grade pahala 25, 27 ganjaran, dia ada banyak jalan lagi dia boleh masuk syurga. Kita susah. Orang perempuan senang. Sebab tu bila Nabi suruh orang perempuan senang masuk syurga, kita kena jadi helper. Helper. Apa maksud helper Melayu? Yang ni yang boleh terjemah. Apa maksud helper? Pembantu. Kita kena bantu dia untuk dia masuk syurga. Sebab Nabi sebut orang perempuan paling senang masuk syurga, tapi Nabi sebut yang paling ramai dalam neraka orang perempuan. Kita tak maulah yang Nabi sebut paling ramai tu termasuk isteri kita, anak-anak kita, family kita. Kita tak mau. Jadi kena tolong dia, helper dia untuk dia masuk dalam kumpulan yang ramai dalam syurga, bukan ramai dalam neraka. Jadi orang perempuan terbaik dia solat di rumah, tapi nak solat di masjid surau pun tidak dilarang oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Okey, tanya dulu insya-Allah sebelum kita sambung. Ustaz, Bismillah. Surah Isya dia boleh buatkan kan, tapi sampai masuk subuh kan macam mana? Baik, kata Nabi dalam hadis Muslim, waktu salatil Isya ila nisful lail. Kata Nabi, waktu solat Isya sampai pertengahan malam. Macam mana nak kira habis waktu Isya? Senang. Kita masuk malam dalam Islam maghrib. Maghrib tu masuk malam dah. Masuk tarikh baru. Kalau kalender orang putih ni lepas 12 malam kan. Islam maghrib. Maghrib ke subuh pertengahan dia. Maghrib saya katakanlah pukul 7, subuh pukul 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 10 jam. Tengah malam. Setengah malam tu bila? Yang Nabi kata waktu solatil Isya ila nisful lail, waktu solat Isya habis pada tengah malam. Kapan? Bila? 7, 8, 9, 10, 11, 12, setengah. Selesai waktu solat Isya. Bila masuk Isya, bila masuk maghrib, kira dengan subuh ke berapa? Setengah. Setengah. Jangan duk ingat Isya sampai subuh. Ada orang kadang-kadang dia balas tidur, subuh 5:30, dia 5 suku dia ambil ayat semayang kalau kebut, Allahu Akbar bagi salam, elok bagi salam, Allahu Akbar, oh, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak tahu dia nak kena tibai dengan malaikat tengah belakang, dia tak tahu. No, waktu solat Isya sampai setengah malam. Setengah malam. Jadi boleh lewatkan, tapi jangan melangkau setengah malam. Nah, tapi sebaik-baiknya solatlah awal waktu. Tapi nak lewat boleh, tapi jangan melangkau setengah malam. Kita ni kok mana pun kena buat baiklah kehidupan ni. Kena cuba sedaya upaya lah. Kita sebutlah khutbah minggu lepas pasal anjing tu kan. Siapa sangka pasal anjing dia dapat 3 kan? Apa dia dapat 3? Khutbah minggu lepas. Allah ampunkan dia. Allah subhanahu wa ta'ala ucap terima kasih kat dia. Allah masukkan dia dalam syurga. Ustaz Syamsuri cerita ada seorang lelaki nama Haji Ramli. Haji Ramli ni orang tak cakap banyak, duduk di tikam batu. Orang Masjid Barakah Tikam Batu. Tahu Masjid Barakah? Masjid Barakah ni dulu pengurusi dia Cikgu Gani. Cikgu Gani ni Barakah Catering. Pernah dengar nama Cikgu Gani? Cikgu Gani ni apa dia yang meninggal itulah.
Kecil mana? Cikgu Ghani ni nak cerita baik tak bagus Cikgu Ghani ni. Cengih. Orang cengih. Dia pengetua. Dia pengetua sekolah. Tak ada satu cikgu pun suka kat dia. Cengih. Dia abang kat cikgu. Cikgu masa tu duk buat direct selling. Cikgu sampai hari ni depa jual kuih, depa duk buat. Cikgu ni marketing pandai, kena ambil depa jadi ejen ras niaga jual kereta. Cikgu ni pandai. Cikgu ni cukup pandai menjaga. Ada satu cikgu penjaga duk buat part time dengan kami, sebulan boleh save 40,000. Oh pandai, 40,000 kira okey ya. Dia kata kat cikgu-cikgu ni, dia kata you all kalau ambil satu lay kertas A4 guna untuk keperluan individu, Allah tanya mesti tak boleh jawab. Cikgu tak kejut kena itu. Cikgu Ghani ni, masa saya balik mula-mula daripada Pakistan, sebelum saya sambung di Yaman, saya balik dalam 3-4 bulan. Kira masa tu orang nak panggil ceramah lah. Masa tu kira duk ceramah radio dah ni. Dia panggil saya pergi ceramah di Masjid Al-Barakah Tikam Batu pagi Jumaat cuti sana. Masa tu mana ada Waze, mana ada Google Maps, semua tak ada. Jadi esok pagi kita nak pergi subuh ceramah, takut esok pagi pergi cari masjid tak jumpa. Kira hari Khamis tu pergi survey lah, pergi tanya orang masjid di mana apa, dia pergi tunjuk apa semua. Saya pun pagi tu pergi daripada Batu, seketika Batu kira boleh tahan jauh juga lah. Naik motor EX5 masa tu, badan 220, cuba bayang 220 kilo naik EX5, tak nampak EX5 tu. EX5 tu punya kepak apa dia panggil, badadak apa, kepak ayam ke dia panggil? Sepit udang. Tayar lah. Tu lain, kepak tu yang warna putih tu. Apa nak boh fairing superbike yang tu dia bagi kepak ayam. Yang tu tak nampak. Bila lalu di Tikam Batu, dia banyak jalan ada gon. Tahu gon? Gon ni apa? Speed bump. Bila kita jalan tu dia ada bumper tu. Bila duk lalu gon tu, saya ni EX5, cuba bayang, berat 220. Langgar gon, motor bunyi Allah. Langgar gon, motor bunyi Allah. Bukan kita bunyi, motor bunyi Allah. Allah, motor bunyi. Cikgu Ghani tengok saya sampai-sampai ingat motor dia tak boleh tahan. Cikgu Ghani Allah yarham. Lepas daripada kuliah, dia panggil saya masuk dalam office dia. Office dia kan dia ada catering Al-Barakah tu, antara terbesar di Sungai Petani tu. Dah ustaz apa, main mana? Dia tak main pada Batu, dia main apa? Main dengan motor lah. Main dengan motor dia. Main motor, tak cakap banyak, tulis satu cek. Tak cakap banyak, tulis satu cek. Nak bagi ustaz duit ni bukan kesian kat ustaz, kesian kat motor. Mulut dia pun boleh tahan juga. Mulut pun boleh tahan juga. Saya bagi cek 5,000. Saya ingat sampai ni. Bagi cek 5,000. Pergi ambil lah ustaz, pergi ambil deposit beli kereta. Masa tu kereta deposit 10%, 5,000. Saya boleh naik satu kereta masa tu, Myvi. Sebab Myvi tu kalau saya tekan tu, seat pergi sampai belakang, kira masih ada space 1 inci. Kereta lain kalau saya kena ambil perut buat atas steering, saya di bawah kereta, perut saya dipusing steering. 220. Saya tak apa. Cikgu tak apa cikgu. Saya baru balik luar negeri. Saya insya-Allah nanti saya mengajar apa orang lebih kurang, ada orang bagi apa lebih kurang, ada duit saya beli kereta. Kita duk ajak ayah kita, duk ajak jangan makan budi. Tak boleh ni saya bagi. Duk tolak lah cari dia bagi. Elok saya keluar. Main balik ustaz. Main cek tu balik. Tadi ni biar betul. Main balik saya bagi. Tak apa. Saya pergi main rumah saya. Ni saya ada banyak biji kereta Continental. Ustaz main pilih yang mana ambil? Yang kata Cikgu Ghani ni. Saya pun telefon kawan-kawan dia, tak usah Continental sekejap lagi ustaz dengan bawa balik luar negeri, sekejap lagi meragam apa, kena tukar gearbox lah apa semua leceh. Sebab kereta dia kereta lama kan. Saya tak apalah cikgu, tak payah bagilah kereta apa Continental ni, nanti saya ambil duit ni saya buat deposit beli. Dia cakap Cikgu Ghani ni cerita kat Ustaz Syamsuri, di Masjid Barakah ni ada seorang orang tua nama Haji Ramli. Haji Ramli ni meninggal dunia masa solat tarawih, masa sembahyang tarawih. Orang baik tak cakap banyak, tiap-tiap kali lepas sembahyang satu dinding sandang buka Quran baca.
Anak-anak semua dahsyatnya menjaga cikgu, lawyer, semua percaya. Dia ada buat bendang. Sampai orang tanya cikgu, anak semua berjaya cikgu, ada lawyer, doktor semua ni menjaga, semua orang kenal. Oh, mereka tak bagi duit ke cikgu sampai kena buat bendang ni? Bukan cikgu Haji Ramli ni, awak tak bagi duit ke? Dia tak. Tak, bukan mereka tak bagi duit, mereka bagi duit pun cukup dah. Ni kalau saya tak buat bendang ni, saya nak berkeluar zakatnya. Orang buat bendang pasal nak berkeluar zakat. Dia bukan pasal dia nak cari duit untuk poket dia, bagi kenyang dia. Tak. Dia buat benda ni, dia nak dapat duit ni, nak bagi kat orang lain. Kita dalam hidup ni, kok mana pun kena buat kebaikan, kok mana pun kena buat kebajikan. Kebajikan dia antara dia apa dia? Tapi semayang jemaah. Bagi kita lelaki, semayang jemaah. Kebajikan dia apa dia antaranya? Buat baik pada family kita. Kita ni kadang-kadang feel kita dengar orang lain kita cukup baik. Betul tak? Kita dengan orang lain ni bukan kata pijak semut tak mati. Semut pijak kita mati. Bukan pijak semut tak mati, semut pijak dia mati. Tapi dengan ahli keluarga kita ni, Allah saja tahu. Tak boleh kita berubah. Jadi mak pak baik, jadi pasangan yang baik. Yang ni semua kena belajar. Fatimah ni, dia punya rapat dekat Nabi. Saya selalu nak sebut cerita ni. Fatimah ni, dia punya rapat dengan Nabi. Boleh bayang tak dia menikah anak dua? Dia main rumah Nabi. Boleh bayang tak Nabi boleh peluk dia, cium dia? Cuba bayang. Dia dah menikah anak dua. Nak bagi tahu Nabi dengan dia punya close apa dia? Rapat lah, tak usah terjemah. Close tu rapat. Dia punya rapat dengan Nabi. Dia main rumah Nabi. Nabi boleh bangkit, boleh peluk dia, cium dia. Nabi duduk. Dia boleh main baring ni, tak kepala kat riba Nabi. Anak perempuan Nabi, Fatimah. Cuba bayang. Maksud dia apa? Dia rapat dengan Nabi lah. Rapat lah. Cuba balik kita buat yang tu. Buat lah. Anak-anak bawa balik daripada UKM, umur 23, anak perempuan. Kita balik peluk dia, cium di pipi dia. Dia lari bamak ni, pak ni bukan boleh kira ni. Sehari saya pergi report polis lagi. Dia kena baik. Saya tengok ramai orang baik dengan mak pak, ramai baik adik-adik. Ada seorang sahabat pakcik saya, pakcik lah, bukan pakcik saya. Dia pun 30-an, anak dia dia 30-an, pak dia dalam 70. Saya jumpa di IOI Mall Putrajaya. Jalan dengan pak dia 30 lebih, pak dia dalam 70 lebih, jalan pegang tangan. Depa outing dua orang. Saya tengok tak boleh pergi. Outing dua orang. Bukan outing dengan markah dia, outing dengan pak dia. Ustaz main mana saja, main jalan. Main mana ni? Pak ajak outing. Ni nak pergi mana ni? Nak pergi min tu, yang ais tu, apa dia panggil tu, kat IOI Mall tu, ais keting. Saya kata saat lagi pak hang jatuh mati syahid, apa tu borang tahu. Nak pergi min ais keting lah tu dengan pak dia. Nak bagi tahu apa? Close lah. Rapat. Kita macam mana? Dengan bini kita pun kita buat perangai. Kena jadi baik dalam kehidupan kita ni. Antara baik yang kita sebut hari ni apa dia? Cuba lepas ni jaga sembahyang jemaah. Masjid, surau, tempat kerja kita, mana gadget sembahyang jemaah? Mau sembahyang jemaah. Kita mau sembahyang jemaah. Yang tu kita kena train diri kita. Tak boleh. Dalam hidup ni kalau sembahyang seorang-seorang ni tak boleh. Dia main tak puas, dia main ada something macam something tak kena. Something tak kena tu maksudnya something wrong. Takut saya nak tolong terjemah. Something wrong. Angkat bab terjemah kan pandai kan? Something wrong. Wallah. Okey, ada soalan dah, satu dua silakan. Ustaz. Ya. Kalau kata semayang kita masbuk. Ya. Atau waktu sunat ke apa kan? Ya. Ini contoh semayang maghrib lah. So kita masuk, patutnya bacaan sil. Okey. So bila orang tu semayang sunat dia tak sil. Okey. So bila dia al-fatihah, tahu-tahu dia rokok. So adakah kita boleh ikut ataupun kita nak? Kita boleh ikut dia. Kita ikut imam. Contoh macam ni ya. Kita masuk, dia tengah solat sunat maghrib 2 rakaat, kita nak solat fardu. Kita masuk, kita duduk belakang dia, Allahu Akbar. Kalau dia solat sunat, dia teruskan macam biasa, no issue. Tapi kalau dia solat fardu, dia Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ambil Allahu Akbar, dia tengah baca tu. Oleh kerana dia solat fardu, dia angkat suara dia.
Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sunnah yang dia ajar. Boleh faham insya-Allah? Clear. Settle. Ada lagi soalan? Bab solat. Kita boleh ikutlah dua. Boleh. Orang semayang fardu boleh ikut orang semayang sunat. Orang semayang sunat boleh ikut orang semayang fardu. Macam mana orang semayang sunat boleh ikut orang semayang fardu? Kes yang kita cerita hari tu, ada orang tengah semayang sunat, ada orang tengah semayang fardu, yang Nabi suruh sahabat ni pi ulang balik solat di belakang dia. Jadi dia solat di belakang orang tu semayang zuhur, tapi dia mengerjakan, dia dapat ganjaran sunat. Boleh insya-Allah, tak ada masalah. Kita nak perlukan niat, Tukar niat. Tak payah tukar-tukar niat. yang kafarat malam. Tak payah. Jadi kita tengah semayang, ada orang main Allahu Akbar, kita terus semayang. Tak payah tukar niat sahaja. Aku tukar niat menjadi imam kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu. Kadang kata orang tu yang semayang fardu 4 rakaat, kita nak sunat 2 rakaat aje. No, sunat tu tak boleh. Okey. Solat fardu yang sama tapi ganjaran sunat boleh. Tak faham? Okey. Kita buat contoh hari tu apa dia? Dia dah semayang zuhur, kan? Yang dia keluar tu ingat tak? Dia keluar, ada sahabat baru masuk. Semayang zuhur habis dah? Habis dah. Boleh teman saya tak? Boleh. Masuk, Allahu Akbar. Kita semayang zuhur lagi, kita jadi imam. Tapi yang kita buat tu dapat sunat. Itu maksud dia. Wallahualam. Okey, ada lagi? Sunat 2 rakaat. No, semayang sunat 2 rakaat. Yang semayang qabliyah ke ba'diyah tak sunnah buat jamaah, buat bersendirian. Kalau kita orang yang memang tiap-tiap hari semayang malam, semayang qiyamul lail, kita pukul 4 pun bangkit, laki kita pukul 4 pun bangkit, maka disunahkan kita solat sendirian, dia solat sendirian. Tak sunnah solat jamaah. Cuma kadang-kadang saja kita boleh solat jamaah dengan isteri kita solat malam. Kadang-kadang. Eloklah kita pun bangkit kadang-kadang lah. Eloklah tu. Elok sangat dah tu. Elok sangat dah tu. Nah, dia pun bangkit sebulan. Duha pun kadang-kadang boleh buat jamaah, tapi selalunya buatlah bersendirian. Itu paling baik sekali. Solat bersendirian. Bacaan perlu sir atau bacaan perlu kuat atau Untuk apa? Sunat baca duha. Kalau kata Semayang sir, pelan. Malam. Kalau semayang malam boleh diangkat suara tapi tak perlu ganggu orang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Biasa aja, jangan sampai ganggu orang lain. Wallahu a'lam. Semayang sunat ni ada bacaan yang diangkat, ada bacaan yang pelan. Nanti kita akan jumpa bila kita masuk bab semayang sunat, insya-Allah. Ada lagi, silakan. Ni kita belah 10.30. Ini awal. Ya. Apa lagi yang buat mazhab tadi kan? Mazhab apa? Tadi kita budak pandai-pandai tukar mazhab solat subuh lambat kan? Kalau kita ikut Syafi'i, kita boleh buat tak? Ke ada kemaafan kalau kita? Kita solat fardu awal waktu. Cuma kalau in case lah terbangkit lambat, itu cerita lain lah. Tapi hari-hari bangkit lambat sebab saya mazhab Hanafi dia empuk dia yang merah ni, nampak tak? Jadi dia tak boleh kita ambil yang mana syok. Dia kena ambil yang mana kuat. Dan saya syok. Saya dalam bab ni, saya syok ni mazhab Maliki ni dia pakai solat pendek. Jadi saya memang suka pakai solat pendek. Tanya apa sih pakai solat pendek? Saya mazhab Maliki. Dia tak boleh macam tu. Dia kita nak ambil tu bukan atas kepentingan, atas dalil kekuatan tersebut. Bagi mazhab Syafi'i, bagi mazhab Hanafi dengan mazhab yang lain, mazhab lain memang sangat kuat solat pada awal waktu. Mazhab Hanafi pendapat dia agak kurang kuat dalam dia melewatkan solat subuh. Baca kunut siapa yang nak pegang baca kunut tu hadis tu hasan, bacalah kunut. Kalau ada tempat-tempat yang dia kata baca kunut ni hadis tu tak kuat dan sebagainya, dia tak mau baca kunut, kita raikan dia. Contohnya Imam Syafi'i bila dia pergi ke tempat guru dia di Baghdad, nampak tak? Sana mazhab bukan mazhab dia, sana mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Okey? Jadi apa yang berlaku? Dia jadi imam. Bila dia jadi imam subuh, dia tak baca kunut. Semua orang terkejut. Bukan mazhab anak apa Syafi'i kena baca kunut ke? Dia kata aku sampai di tempat aku, sini bukan mazhab aku, ni mazhab tok guru aku. Aku respect dia. Sebab tu aku tak baca kunut. Kita ni kalau kita pergi semayang di Mekah, Mekah bukan mazhab Syafi'i, tanah mazhab Hanbali. Depa tak baca kunut. Kita tak payah kelam kabut baca kunut. Tak payah. Saya sekali tu haji 2019. Tapi saya ada satu sahabat kita daripada Indonesia, Mas ke bapak ke saya pun tak tahulah. Lepas daripada semayang subuh sana kan tak baca kunut. Lepas daripada bangkit daripada rukuk dia terus pada firman
Saya kata dia ni kelang kabut dah. Dia terus yang angkat tangan, dia baca kunut. Bila imam dah habis bagi salam, dia sujud sahwi 2 kali. Saya tak boleh tahan. Saya tanya, Pak, itu kenapa tadi sujud 2 kali? Oh, tadi kunutin enggak habisin, jadi di sujud sahwi 2 kali. Kita pun mangkuin lah kita lagi, Pak. Kita semayang sana ikut je. Tapi kalau mereka main semayang sini baca kunut, respect lah, supaya tak jadi berbalah. Sebab kita tak mau bawa kita ni balah ni banyak dah. Jadi yang mana boleh harmoni, kita harmoni. Yang mana toleransi, kita boleh toleransi, insyaAllah. Okey, ada lagi, silakan. Last. Okey, baik, silakan. Macam apa, tayamum kalau Ustaz saya tekan tangan dia selesai. Kalau tengok dalam info balik saya ada sampai siku. Betul. Saya sebut itu ada hadis Abdullah bin Umar sampai siku tu yang tu kan. Tapi pada hadis tu ada dibincangkan oleh para ulama. Dan para ulama hadis kata hadis tayamum yang paling strong. Yang Nabi ajak sendiri kepada Ammar bin Yasir, face to face. Yang tu paling strong sekali. Sebab yang cerita dia musafir, yang dia berehat berjanabah, dia tahu dah nak kena guna debu tayamum, dia tak tahu kaedah, dia pergi guling atas debu tu kan. Bila jumpa Nabi tengok dia, Nabi gelak kat dia. Nabi kata, apa orang ini? Nabi pun ajak dia tayamum. Nabi ajak dia sendiri, darbatan wahidah. Nabi ajak dia sendiri. Dia bila ada satu benda, datang satu benda untuk memudahkan, dan pasti benda tu akan mudah daripada benda tu. Kalau duk main mandi dengan bersilat, kita tengok TV pun kita sabut perut, ustaz duk ajak tayamum ni, main itu kan. Macam ni ke duk main. Ni pula sakit tak mau jadi mustakmal, dia ada cara pergi pusing ni. Jadi kita bukan belajar silat gayung. Nanti kita ikut apa yang Nabi suruh, yang tu yang paling strong, insyaAllah. Wallahualam. Ada lagi, silakan. Tak ada lepas ni, insyaAllah. Lepas ni kita sambung lagi, insyaAllah. Kita sambung apa dia? Kita sambung bab seterusnya. Kita solat kena menghadap ke arah kiblat. Nah, menghadap ke arah kiblat ni nak semayang macam mana? Kan? Menghadap arah kiblat ni nak menghadap kiblat macam mana? Nanti kita akan tengok, insyaAllah, bab ni. Nah, kita pergi luar negeri kadang-kadang tak tahu kiblat di mana. Tak tahu kiblat mana. Ada kita cari pakai telefon pun dia kata tak reti lah, cari sendiri. Tak reti lah, cari sendiri. Nak semayang macam mana? Dan saya sebut itulah. Pergi Jerman kan, Germany kan, sampai di Bayern cari tak jumpa kan, Bayern Munich tak ada lah ni. Yang keluar dia Bayern lepas. Bayern lepas dia kata tak jauh dengan nasi kandang kampung Melayu. Sudah. Macam mana nanti kita sembang kan. Lepas tu dia balik, dia kena tu, dia serik lah. Dia sampai Langkawi, dia tak mau tengok dah kiblat. Dia kata telefon ni tak boleh pakai. Sekali aku cari Langkawi, dia keluar Langkawi suka. Macam mana? Dia ada semua cara diajak oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita belajar dan kita praktikal, insya-Allah. Okey, ada lagi, silakan. Nanti insya-Allah kita sambung bab kiblat. Nah, minggu depan insya-Allah kita sambung bab kiblat. Kiblat berdiri dalam solat, saf, kemudian takbir sampailah salam. Nanti kita akan tengok macam mana Nabi ajak kita dalam solat tak boleh duduk macam syaitan duduk. Nabi larang. Kata Aisyah, naha an uqbati syaitan fi salah. Nabi ini kalau tak suka dalam bab solat, Nabi akan kaitkan dengan pergerakan atau perbuatan binatang. Kalau Nabi tak suka dalam solat, Nabi kaitkan dengan pergerakan binatang. Nabi tak suka kita sembahyang terlalu macam rukuk ni tak, dia sampai tak ada seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kata jangan sembahyang macam burung patuk bangkai. Nabi larang. Nabi tak suka kita sujud tangan dua-dua macam ni. Nabi kata jangan semayang macam anjing duduk. Nabi kaitkan dengan sifat binatang. Nanti Aisyah kata Nabi larang masa kita duduk tahiyat awal, Nabi larang kita duduk macam syaitan duduk. Macam mana? Nanti kita sebut kan? Kita punya model ada kan? Kita boleh tunjuk dah, insyaAllah. Bukan suruh dia jadi syaitan tak.
Nabi kata jangan duduk macam syaitan. Apa jangan tengok tu tahu. Dia ni memang perangai pun boleh tahan. Nabi kata jangan duduk macam syaitan dulu. Kita nak tunjuk syaitan duduk di mana syaitan. Nanti kita ada model semua, jangan takut. Kadang-kadang ada orang dia ingat dia semayang dia boleh duduk tahiyat macam tu. Ada orang kan dia rasa okey. Just fine dah. Dia rasa dia boleh duduk macam tu. Dia rasa dia boleh duduk pacak kaki. Nanti kita akan tengok satu persatu yang diajak oleh Nabi SAW. Kita belajarlah benda-benda simple sifat solat Nabi ni. Kita pun dah 40 tahun, 50 tahun. Kita belajar bagi cantik, bagi elok. Supaya apa dia? Supaya kita hari ni lagi elok pada semalam. Esok lagi elok daripada hari ni, insyaAllah. Wallahu'alam. Subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.